Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua murid-murid daripada kelas 3 Yakin, 3 Etika, 3 Optimis dan juga 3 Arif. Jadi untuk hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita dengan melihat beberapa buah tajuk. Okay, yang pertama kita akan lihat yang pertama ialah teroka nombor. Yang kedua ialah teroka nombor. Yang kedua ialah banding nombor. Okey, jadi hari ini kita akan lihat dua tajuk ini sahaja dulu. Dan pada hari Khamis kita akan habiskan tajuk untuk bab 1 iaitu bunda, susun dan bilangan nombor, dan terakhir iaitu angka lebih kurang dan juga bunda nombor. Okey, ada 3 tajuk lagi. Lepas tu kita akan habis bab 1. Jadi tanpa membuang masa, untuk hari ini kita akan lihat dahulu tajuk teroka nombor. Okey. Jadi pada minggu lepas cikgu dah ajar beberapa topik yang penting untuk kamu tahu. Yang pertama ialah kenal nombor. Macam mana kamu nak tahu nombor yang dinyatakan tu rumah sah, puluh, ratus atau ribu, dan juga puluh ribu. Okey, yang kedua cikgu juga dah ajar kamu apa beza nilai digit dan juga nilai tempat. Jadi cikgu harap kamu dapat bezakanlah antara kedua-dua tu. Nilai digit jawapan kamu akan terdiri daripada nombor sahaja. Manakala nilai tempat pula terdiri daripada perkataan. Contohnya 1000, satu itu ialah 1 dan perkataan 1000. Okey. Jadi untuk hari ini kita akan lihat kepada tajuk teroka nombor, iaitu bagaimana kamu nak wakilkan nombor-nombor yang kamu belajar itu ke dalam bentuk objek ataupun gambar. Okey. Jadi seperti mana yang kamu tahu, nombor ini tak hanya diguna pakai dalam bentuk angka ataupun 1, 2 dan sebagainya. Dia juga boleh diwakilkan dengan menggunakan gambar rajah. Okey, jadi di sini cikgu ada beberapa contoh kepada murid-murid yang ada buku teks. Kamu boleh rujuk muka surat 5 jilid 1 di bahagian tajuk teroka nombor. Okey, jadi yang pertama kita akan lihat perwakilan ini menggunakan bentuk kubus yang dikumpulkan menjadi angka-angka tertentu. Okey. Jadi untuk yang pertama dikatakan tunjukkan 1000. Okey, 1000 kalau kamu tahu satu kotak kecil itu satulah. Jadi untuk buat 1000 kotak kecil, kamu perlukan 1000 kotak kecil itu untuk menghasilkan angka 1000. Okey. Kita boleh guna dua perwakilan. Yang pertama, ini contoh dia. Okey, satu kotak yang berwarna ungu ini bernilai 100. Okey, bernilai 100. Jadi kalau satu kotak ungu ni bernilai 100, jadi kamu perlukan sebanyak 10 keping kotak yang berwarna ungu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ataupun kamu boleh kira 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Ataupun kamu boleh terus wakilkan dengan menggunakan kotak 10,000, kotak 1000. Okey, kotak 1000 yang berwarna kuning ini mengandungi 1000 kotak kecil bernilai 1 dan ada 1000 kotak, maka terhasillah 1000. Okey, jadi untuk tajuk ni, jika diberi kotak berwarna ungu, cikgu nak kamu tahu bahawa kotak warna ungu ini nilai dia 100. Kalau kotak warna kuning nilai dia 1000. Okey, tak semestinya warna kuning yang ungu lah, mungkin dia berbeza-beza. Tapi cikgu nak kamu tahu bentuk dia. Kalau sekeping banyak macam ni, 100. Kalau bentuk kubus yang terbentuk dengan cantik ni, nilai dia 1000. Okey. Jadi yang kedua, ni ada 5 kotak yang berisi Lego. Okey, dikatakan dalam setiap kotak mengandungi 1000
biji Lego. Jadi kalau ada satu kotak mengandungi 1000, maka kalau 5 kotak 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Okey. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Ini kalau kita guna gambar rajah dan juga graf garis nombor. Okey. Carta garis nombor. Ini kamu boleh pakai juga. Okey. Kalau kita tukarkan 1000 ini kepada bentuk kotak, kita boleh ambil ini sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4 dan 5. Maka dapatlah 5000 juga nilai dia. Okey. Yang ketiga. Okey, dia beri nombor yang kamu perlu tukarkan dalam bentuk ialah 2050, atau dalam perkataan dia ialah 2050. Makanya kotak yang kamu perlukan ialah dua kotak yang warna kuning ini, 1000, 2000, dan juga 5 kotak yang warna oranye yang mengandungi 10 kotak setiap satu. Jadi ada perlukan 1, 2, 3, 4, 5. Maka dapatlah 1000, 2000, 2010, 2020, 2030, 2040, 2050. Ataupun kita boleh wakilkan dalam bentuk garis nombor ini. Okey, kita ada 2000, maka kita mulakan dengan nombor yang paling besar, 2000. So, kita ada 5 batang kotak yang bernilai 10. 1 pergi naik 10, maka bertambah 10. Okey, dia menaik sampai 10. Okey, 10, 2010, tambah lagi 10, 2020, tambah lagi 10, 2030, tambah lagi 10, 2040, dan tambah lagi 10, dapatlah 2050. Okey, seterusnya. Okey, gambar manakah yang menunjukkan 6210? Okey, kita lihat gambar yang pertama. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah betul, 6. Okey. 200, 1, 2, 200, 10. Ini pun 10. Okey, jadi gambar yang pertama 6210 betul. Okay, kita tengok gambar yang kedua. 1. Okey, untuk yang ini menggunakan biji ini. Okey, kalau kamu jumpa gambar seperti ini, cara membaca ini senang. Kamu kira biji yang ada pada satu tiang ini dan lihat rumah yang ada pada bawah dia. Okey, contoh dia, kamu nak kira pada bawah. Okey, kita angka sa. Sa tiada biji, maka sa nilai dia kosong. Okey. Kosong. Nilai dia kosong. 10 ada satu biji, maka nilai dia 1. So, ini 1, sifar 10. Okey, dah sama dah. 100 ada 2 biji, maka nilai dia 2. 210. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, yang ini pun jawapan dia 6210. Okey, ini cara membaca bentuk wujud yang menggunakan tiang dan biji yang sedemikian. Okey, kamu kena fokuskan pada bilangan biji dan juga rumah yang ada. Okey, yang terakhir ialah sempurna. Okey, sempurna cara nak baca je senang. Okey, kamu nak tengok sempurna, kamu kena lihat daripada yang sebelah kiri dahulu. Okey, sempurna ini ada dua bahagian, di mana yang bahagian bawah ini nilai dia ialah 1, 2, 3, 4. Nilai dia ialah 1, 1, 1 dan 1. Dan yang atas ni nilai dia ialah 1 biji ni mewakili 5. Okey, sekiranya ada peraturan dia, sekiranya biji yang bawah ini berada di bawah, maka nilai dia tiada nilai. Nilai hanya akan dikira apabila biji yang di bawah ni pergi ke bahagian atas. Okey, manakala yang atas ni pula, sekiranya yang atas, biji yang bahagian atas berada di belah atas, maka ia tidak dikira dan hanya akan dikira apabila biji berada pada bahagian bawah. Okey, kita lihat dahulu berapa nilai dia. Okey. 1, okey, kalau perhatikan pada rumah sa, okey, rumah ini pada tangan yang cikgu tunjukkan ni, tiada biji yang berada di atas pada angka 11, maka bawah ni sifar.
atas ni pun berada di atas, maka sifar. Okay, untuk yang ini ada satu biji di atas, satu, maka yang ini tidak berada di bawah, maka nilai dia sifar. So yang ini rumah dia adalah satu sifar. Untuk yang ini ada satu di atas dan juga angka 5 di bawah, maka yang ini nilai dia 5 tambah 1 dapatlah 6. Okey. Dan yang terakhir untuk rumah ratus, jadi kita ada 610. Dan yang terakhir okey. Yang terakhir yang 5 ni di atas, manakala yang bawah ni ada 2 ke atas. So nilai 2 6 1 sifar. Ini 2610. Yang ini 6210. Yang ini pun 6210. Okey, jadi yang sempurna ini saja. Yang bukan 6210. Ini 2610. Okey. Seterusnya, contoh yang kelima. Okey, perhatikan kita ada kotak yang berisi dawai kokot ataupun kamu panggil buat stapler. Setiap kotak mengandungi 1000 ubat je lah. Atau buat stapler tu ada 1000 batang. Okey, jadi bila ada 1000 setiap kotak, kamu ada 4 kotak, maka setiap kotak mengandungi keempat kotak ni mengandungi 4000 dawai kokot ataupun buat stapler. Okey, seterusnya ini ialah okey, ini 1108. 1108. 1000, satu kotak kuning, satu kotak warna ungu dan juga 8 kotak warna hijau. Okey, 1108. Okey. Nombor 6, cuba sebutkan bilangan objek ini. 1000, 2000, 3000. Okey, ada 3000. Yang bawah ni ada 1 2 3. Tiba ada satu kotak warna hijau. So ini bawah ni 3001. Okey, untuk yang atas jawapan dia yang ini, yang bawah jawapan dia ialah yang ini, 3001. Okey, itu contoh-contoh dia. Okey. Seterusnya kita lihat pada pewakilan menggunakan biji tadi. Okey, kalau kita lihat apakah nilai tempat bagi setiap digit yang dalam nombor 1 2 4 7, apa nilai digitnya pula. Okey. Kalau kita lihat di sini, okey, yang pertama masa ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7. Jadi kita dapat masa 7. 50 ada 4, 2 ada 2 dan juga 1000 ada 1. 1 2 4 7. Sekarang ni kita tukarkan kepada nilai tempat dan juga nilai digit. Okey, jadi 7 nilai dia 7. 7 nilai tempat dia sah, nilai digit dia 7. Digit 4 nilai tempat dia 10, nilai digit dia 40. Digit 2 nilai tempat dia 100, nilai digit dia 200. 1 nilai tempat dia 1000 dan nilai digit dia 1000. Okey. Boleh juga kita cerakinkan melalui cerakinan nilai tempat dan juga cerakinan nilai digit. Jadi kamu boleh lihat sini pada buku teks. Nyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi setiap nombor dalam nombor 6035. 6035. Okey, kita baca balik sempurna tadi. Okey. Sini nilai dia 5 sebab dia di bawah. Yang ni 3 biji ke atas, so maka nilai dia 3. Yang ini tiada yang bergerak ke atas dan ke bawah, so nilai dia sifar. Yang ini 5 di bawah, 1 di atas, maka tambahkan dapat 6. So kita dapat keluarkan di bawah 5. Yang ini nilai dia 30. Ini sifar. Yang ini 6000. Dapatlah 6035. Barulah kita boleh cerakinkan nilai tempat dan juga nilai digit. Okey, 6000 30 35 sah. 6000 sifar 35. Okey. Sempurna ataupun kita panggil dia sebagai abakus. Nanti kamu boleh tengok sendiri. Boleh rujuk juga kepada YouTube cara nak membaca sempurna. Cikgu akan hantar link juga sekali dengan pelajaran kita pada hari ini. Okey, yang bawah ni nanti cikgu akan bagi sebagai latihan. Okey, mungkin yang ini cikgu bagi soalan nombor 2 dengan nombor 3. Okey. Seterusnya kita dapat lihat banding nombor.
Okey. Bila masuk kita kepada tajuk banding nombor, bermaksud kamu kena bezakan antara nombor tu besar ataupun kecil, antara satu nombor dengan satu nombor ataupun tiga nombor lah. Okey, sebagai contoh 1 dengan 2, kalau cikgu minta kamu bandingkan mana lebih besar, so kamu akan kata 2 lebih besar daripada 1. Kalau cikgu kata cikgu minta yang mana lebih kecil, 1 lebih kecil daripada 2 dan sebaliknya lah. Okey, jadi kita lihat dahulu jualan sepenuh hari bahasaan contoh di sini. Okey, topi ini bernilai 967, ada 967 topi. Bendera dapat dijual 1835, rencana dijual sebanyak 1249 dan rantai kunci 1217. Apakah yang dijual lebih banyak, topi atau bendera? Soalan ni ialah topi dan bendera. Kalau kamu lihat nilai di sini, okey, 967 untuk topi, 1835 untuk bendera. Okey, soalan dia minta lebih banyak, maka kamu kena cari nombor yang lebih banyak, yang lebih besar. Okey, cara hakikat dia, okey, rumah paling kecil ialah rumah sar. Rumah sar diikuti rumah puluh, rumah ratus dan juga rumah ribu. Okey, dalam tajuk kamu ni, nombor yang paling besar ialah nombor yang berada pada rumah ribu yang ada 4 digit ataupun 4 angka dalam nombor tersebut. Okey, nombor ni ada 3 angka, nombor ni ada 4 angka. Jadi nombor yang ada lebih angka maka jadi lebih besar. Secara logiknya kamu boleh katakan nombor 4 digit lebih besar daripada nombor 3 digit. Okey, nombor 4 digit lebih besar daripada nombor 3 digit atau 3 digit, 3 angka lah. Jadi 1835 lebih besar daripada 967. Jualan bendera lebih banyak. Okey, bandingkan 1835 dengan 1249, yang manakah lebih kecil? Okey, untuk yang ini kamu kena lebih berfokuskan kepada soalan apa yang dia minta. Kalau dia minta lebih kecil, kamu jawab lebih kecil. Kalau dia minta lebih besar, kamu jawab lebih besar. Okey, jadi diberi 1835 dan juga 1249. Dia nyatakan sekarang ni dua nombor ni ada 4 digit, jadi kamu tak boleh bezakan nombor yang berdasarkan digit. Okey, kita lihat dari belakang. Okey, cara nak bandingkan nombor, jangan lihat daripada belakang, kamu kena lihat daripada sebelah depan ataupun sebelah kiri kamu. Okey, 1 dengan 1 nilai dia sama. Okey, kita yang kedua pula, 8 dengan 2, mana yang lebih kecil? Mestilah nombor 2. Jadi apabila diminta soalan dia kata lebih kecil, maka kamu ambil lah jawapan yang di bawah. Okey, 200 lebih kecil daripada 800, 1249 lebih kecil daripada 1835. Okey, diberi 2858 lebih besar daripada 2855, tunjukkan pada garis nombor. Okey, kenapa di soalan ni minta kenapa kamu kata 2858 lebih besar daripada 2855? Kamu boleh guna garis nombor untuk kamu kira pertambahan secara 1 dan juga 1. Okey, kita mulakan contohnya ambil 2854, yang kedua 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860. Okey, 2858 berada di sebelah kanan 2855. 2858 lebih besar daripada 2855. Okey, jadi setakat itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi selepas ni cikgu akan bagi latihan. Cikgu minta kamu jawab dalam buku tulis kamu soalan yang diberi dan hantarkan jawapan kepada cikgu dan cikgu akan semak. Pastikan soalan dapat dijawab dengan baik. Tulisan juga pastikan kemas. Jadi kalau tidak ada apa-apa, cikgu rasa setakat itu saja pelajaran kita pada hari ini. Jadi pada hari Khamis, cikgu akan sambung dengan 3 tajuk lagi. Jadi cikgu minta semua bersedia. Tajuk hari ini ialah kita belajar teroka nombor dan juga teroka nombor dan juga banding nombor. Jadi cikgu ucapkan terima kasih kepada murid-murid yang dapat menonton video ini sehingga habis. Jadi jangan lupa siapkan latihan dan siap hantar kepada cikgu secara personal. Cikgu akan semak
Okey, setakat itu saja pelajaran kita pada hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih kepada murid-murid semua kerana mengikuti pelajaran cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat dan salam sayang buat murid-murid cikgu kasih sekalian. Okey.